Okey, peserta ke-9 dijemput dari Jabatan Audit Negara Negeri Sarawak di bawah pimpinan Fasilitator Puan Toya binti Haji Teo membawa kepada anda persembahan projek bertajuk Planning Tools for Auditing. Majlis mempersilakan kumpulan Titan. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam inovasi diucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Audit Negara, Yang Berbahagia Timbalan Ketua Audit Negara Persekutuan dan Negeri, Didik Hormat, Barisan Penal Hakim, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati sekalian. Kami daripada kumpulan Titan Jabatan Audit Negeri Sarawak dengan hormat dan bangganya mempersembahkan Planning Tools for Auditing. Yang Berbahagia Tan Sri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memastikan kelancaran dan kejayaan projek ini, 4 langkah berikut telah kami perkenalkan di dalam projek kami, iaitu yang pertama, menyediakan carta perbatuan. Yang kedua, merancang mengikut aplikasi kitaran PDCA, Plan, Do, Check, Action. Yang ketiga, mengadakan mesyuarat kumpulan. Dan yang keempat, penglibatan ahli secara aktif. Kumpulan Titans telah merancang aktiviti berdasarkan proses kitaran. Khususnya kumpulan kami juga telah merancang aktiviti berdasarkan carta perbatuan seperti juga di layar. Pemilihan tajuk projek adalah bertepatan dengan visi, misi dan objektif jabatan bagi memastikan aktiviti audit dapat diurus dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan seperti di layar. Selain kajian latar belakang dan analisis data masa lepas, kami juga telah menggunakan kaedah brainstorming dalam mengenal pasti masalah dan pemilihan tajuk projek. Yang Berbahagia Tan Sri, Datuk, tuan-puan sekalian, bagi memahami masalah yang telah dikenal pasti, Jabatan Audit Negara Negeri Sarawak mengambil langkah dengan menjalankan kajian awal untuk menganalisis potensi, faedah dan bahaya masalah ini. Bagi potensi faedah yang telah dikenal pasti, rancangan audit tahunan disediakan secara menyeluruh
dengan mengambil kira semua PTJ, pusat tanggungjawab. Seterusnya, program audit dirancang dengan memastikan setiap PTJ dilawat sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 3 tahun. Dan yang ketiga ialah yang penting, pemilihan PTJ mengambil kira tahap risiko berkaitan isu 1K3P, iaitu kesesuaian, kebajiran, pemborosan dan penyelewengan. Manakala bagi bahaya masalah pula ialah tiada mekanisme untuk mengenal pasti PTJ yang tidak pernah dilawati, menyebabkan terdapat PTJ yang tercicir dari rancangan audit tahunan. Dan seterusnya, PTJ terdedah kepada isu 1K3P. Selepas memahami potensi faedah dan bahaya masalah, kumpulan Titans telah meringkaskan masalah yang dihadapi sebagai Planning Tools for Auditing. Planning Tools for Auditing dipilih sebagai tajuk projek kerana ia mempunyai hubungan terus dengan visi, misi dan objektif jabatan. Kelulusan projek telah dibolehi pada 5 Februari 2014 daripada Tengah Audit Negeri Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi penjelasan projek terdapat 2 terma dalam mendefinisikan tajuk projek, iaitu planning, yang bermaksud perancangan yang dibuat oleh Jabatan Audit Negara pada setiap penghujung tahun sebelumnya, dan seterusnya tools for auditing yang bermaksud alat atau sistem yang digunakan oleh pihak audit bagi menyelesaikan masalah dalam menyediakan rancangan audit tahunan. Rasionalnya pemilihan tajuk ini adalah berdasarkan kepada implikasi serta impaknya kepada jabatan sekiranya masalah ini tidak dipilih, iaitu visi jabatan sukar dicapai. Ianya boleh menjejaskan kredibiliti jabatan, tiada indikator sebagai panduan dan semestinya audit present tidak dapat dirasai. Seterusnya, implikasi kepada rakyat, di mana kes fraud ataupun CBT mungkin berlaku dan wang awam tidak selamat, dan semestinya pembangunan wang yang digunakan untuk sepatutnya untuk pembangunan tidak dapat digunakan dengan sewajarnya. Kumpulan Titans telah menggunakan kaedah 5W1H dalam menguraikan masalah, iaitu what, where, when, who, why, how. Penetapan objektif projek kami bertujuan memastikan perancangan audit telah mengambil kira tempoh pengauditan dan tahap risiko audit. Manakala projek mensasarkan penjimatan masa dan tenaga kerja dalam menyediakan rancangan audit tahunan. Merujuk kepada gambar Isyikuah 1, di mana kumpulan Titans menggunakan teknik analisis sebab dan akibat dalam pencambahan fikiran. Di bawah kaedah ini, kumpulan Titans mengenal pasti punca masalah di bawah faktor manusia, kaedah, bahan dan persekitaran. Terdapat 2 verifikasi punca masalah yang dikenal pasti bagi faktor, kaedah, dan 1 verifikasi punca masalah dikenal pasti bagi faktor manusia, bahan dan persekitaran. Ya, berbahagia Tansi, Datuk dan tuan-tuan dan puan-puan, kami juga telah mengenal pasti 2 verifikasi bagi faktor kaedah, iaitu perancangan pengauditan tidak menyeluruh dan tiada sistem pengesan dalam mekanisme pemantauan. Dan yang seterusnya ialah 1 verifikasi bagi faktor bahan, iaitu tiada profil PTJ yang lengkap dan kemaskini serta tidak mengandungi data berkaitan tahap risiko termasuk isu 1K3P yang juga merupakan punca masalah kepada tajuk projek. Melalui kaedah yang sama, kumpulan kami telah mengenal pasti cadangan penyelesaian yang praktikal bagi 3 punca masalah yang telah disenaraikan, iaitu kumpulan Titans menggunakan kaedah analisis pro dan kontra seperti analisis markah berkriteria bagi menapasi cadangan penyelesaian ke atas tajuk projek. Seterusnya, bagi cadangan penyelesaian dengan mengambil kira potensi, kebaikan dan kelemahan cadangan penyelesaian, pemilihan setiap alternatif adalah berdasarkan kepada 3 kriteria utama yang mempunyai wajaran masing-masing seperti berikut. Yang pertama, mampu untuk dicapai dengan wajaran 3 markah. Yang kedua, realistik dengan wajaran 2 markah. Dan yang ketiga, praktikal dengan wajaran 1 markah. Dengan kaedah tersebut,
Kumpulan kami telah menyenaraikan 2 cadangan penyelesaian, iaitu yang pertama, menyediakan daftar lawatan pengauditan berkomputer, dan yang kedua ialah membangunkan sistem IRIS atau nama singkatannya ialah Electronic Risk Management System. Dengan menggunakan kaedah 5W1H, cadangan penyelesaian diperincikan seperti di layar. Cadangan penyelesaian iaitu Electronic Risk Management System ataupun IRIS merupakan sistem yang menyimpan semua maklumat berkaitan dengan tahap risiko berdasarkan pengauditan yang dijalankan oleh Jabatan Audit Negara Negeri Sarawak serta maklumat lain seperti penemuan naziran Jabatan Pengaraan Negeri serta penemuan pengauditan AI yang lepas. Sistem IRIS juga merupakan sistem yang dinamik bagi mengadakan pangkalan data yang boleh menunjukkan profil auditi mengikut tahap risiko berdasarkan elemen risiko yang telah ditetapkan. Objektif sistem IRIS adalah untuk meningkatkan pemantauan PTJ dan mengenal pasti tahap risiko PTJ, dan ia juga dapat membantu pegawai audit dalam menyediakan rancangan audit dengan cekap dan lebih berkesan. Manakala kriteria audit dalam menentukan tahap risiko berkaitan dengan isu 1K, 3P ditentukan seperti di layar, iaitu pengauditan kali terakhir dilaksanakan, penerimaan, pengurusan, case fraud, CBT, surcharge atau tata tertib, isu berbangkit berulang, perbelanjaan, pengurusan penyata kewangan, peraturan sistem dan prosedur, dan aset. Kriteria tersebut adalah berdasarkan kepada pengauditan yang dijalankan. Bagaimanapun selepas sistem ini dibangunkan, diperkembangkan, kriteria IRIS akan diperhalusi mengikut perubahan semasa. Sistem IRIS boleh diakses melalui portal JAN Negeri Sarawak seperti di layar. Suka saya ingatkan, bagi menjamin integriti sistem, hanya pengguna yang telah diberi hak sahaja boleh mengakses sistem IRIS. Seterusnya, marilah sama-sama kita tukar perhatian ke skrin di mana sekali lagi saya akan tunjukkan bagaimanakah sistem ini berfungsi dan janjinya digunakan di peringkat Jabatan Audit Negara Negeri Sarawak. Sebagai langkah kawalan, maka diujikan log masuk di portal Jabatan Audit Negara Negeri Sarawak ini dengan memasukkan nama, pengguna dan kata kunci setiap pengguna. Seterusnya, halaman utama akan terpapar selepas log masuk. Langkah seterusnya adalah dengan menekan ikon Titan untuk masuk ke panel pengurusan IRIS. Seterusnya, klik menu pengurusan IRIS. Di dalam menu pengurusan IRIS terdapat submenu tambah PTJ baru, kemasukan profil dan pemakahan IRIS. Kemudian klik butang tambah profil PTJ untuk mewujudkan PTJ baru. Seterusnya, untuk membuat pemeriksaan penilaian tahap risiko, klik pula ke PTJ yang ingin dinilai. Tekan butang update untuk memastikan rekod PTJ. Bagi membuat penilaian terhadap risiko, klik ke sub menu pemeriksaan IRIS. Tuan-tuan dan puan, borang penilaian tahap risiko akan terpapar di skrin dan perlu diisi dengan lengkap bagi 8 kriteria yang ditetapkan. Klik butang masukkan maklumat untuk memulakan proses penilaian di layar. Setelah selesai menjawab setiap kriteria, tekan pula butang submit. Kemudian klik butang Kiraso untuk melihat pemakahan yang dioleh oleh PTJ. Kemudian klik pula butang simpan. Setelah selesai melengkapkan kriteria satu persatu seperti di layar. Setelah selesai melengkapkan semua kriteria, klik pula dana keseluruhan skor IRIS dan butang simpan untuk melihat jumlah skor risiko. Yang berbahagia tansi dan tuan-tuan dan puan, untuk makluman dan sistem ini sebenarnya mampu untuk menjana laporan mengenai keseluruhan tahap risiko bagi setiap PTJ yang telah dinilai seperti di layar. Keputusan tahap risiko PTJ telah dilakukan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama yang risiko tinggi dengan markah 8 hingga 10 markah, yang kedua risiko sederhana dengan markah 5 hingga 7,99 markah, dan yang ketiga dikategorikan baik kurang risiko 4 markah ke bawah.
Untuk melihat pencapaian hasil projek, 2 uji rilis telah dilaksanakan pada bulan April hingga Julai 2014. Bagi melaksanakan uji rilis di peringkat negeri Sarawak, iaitu satu borang soal sidik telah disediakan seperti di layar. Projek ini mensasarkan penjimatan masa dan sumber manusia dalam menyediakan rancangan audit tahunan. Melalui uji rilis 1 yang dibuat, penjimatan masa untuk akses satu file telah menurun daripada 2 hari kepada 1 hari, iaitu pencapaian 100%. Manakala penjimatan sumber manusia untuk mengakses satu file telah menurun daripada 4 orang kepada 1 orang, iaitu pencapaian 100%. Manakala bagi nilai bulan berikut adalah skor nilai prestasi ahli bulan mengikut skala 1 hingga 5 seperti di layar. Pemenuhan dan urusan penyeragaman di mana tindakan penyeragaman telah dibuat meliputi pejabat-pejabat audit negeri Sarawak dan 3 pejabat audit cawangan iaitu Sisi, Miri dan Binlu. Melalui juri siswa yang dijalankan pada bulan Juli dan Julai 2014, selepas penyeragaman dibuat, penjimatan masa dan penjimatan sumber manusia telah mencapai 100%. Yang berbahagia tadi Datuk dan Tuan-Tuan dari apa yang telah disampaikan tadi, maka dapatlah diumumkan bahawa hasil daripada ujian yang telah dijalankan, projek ini telah mencapai yang pertama, penjimatan penggunaan masa dan sumber manusia sebanyak 100%. Yang kedua, penyediaan rancangan audit lebih berkesan dengan mengambil kira tahap risiko berkaitan itu satu KPI dan mewujudkan satu pencekalan data mengenai profil risiko untuk semua PPK di negeri Sarawak. Dengan kata lain, IRIS adalah sebagai batu loncatan dan bagi mengadakan pengauditan seterusnya penyediaan data yang mengambil kira tahap risiko. Manakala menyampaikan juga akan berurusan dilakukan dengan menggunakan IRIS secara luas di negeri Sarawak. Yang berbahagia nanti Datuk dan tuan-tuan dan puan, sebelum mengakhiri pembicaraan ini, marilah sama-sama kita saksikan kedudukan Murabak Eksekutif ahli bulan kajian kami bersama penasihat kumpulan Titan. Itu pengawal di Sarawak yang Tuan Haji Kalikan bin Abdullah Khan menghubung amanat dan harapan beliau. Silakan. Yang berbahagia nanti Datuk dan tuan-tuan dan puan, tak tumbuh tak melata, tak tumbuh air tak kata dengan lapan yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan Titan. Kita buka sesi soal jawab pada panel penilai.
saya Iqbal Titan. Sebelum e-risiko ini, macam mana buat penilaian risiko dengan PTJ? So far, sebelum we create this system, so far tak ada lah. I think Sarawak is the first to create data system. So before this, the planning audit don't assess. No, we don't assess what we call the risk factor. So now with the system, I think the first development audit from Sarawak will create. The other thing is just a comment. You mentioned here that penjimatan penggunaan masa sebanyak 100%. I think going from 2 days to 1 day is actually going by half. You use 100%, that means you don't need to spend any time anymore. So maybe it should be 50%. Kita menjalankan uji rintis daripada mula-mula kita ambil satu file tu kan, berada satu file. Jadi mengikut dengan lama kita mengambil masa selama 2 hari. Jadi kita cuba untuk mengurangkan sekurang-kurangnya kurang daripada 1 hari. Jadi pencapaian kita adalah 100%. Tahniah atas projek. Saya nak tanya dari segi apa namanya tahap risiko. You have actually gauged all the factors related to risk, and you have mentioned just now apakah yang risiko yang you ambil kira dari segi findings sebelum-sebelumnya. Okay. So, the findings tu berapa lama backwards did you take to fit it into the system, so that after you fit that system, you are able to generate the risk level of each of this agency. Yes or no? You see what happened now? We take the risk factor on the present auditing, the previous auditing, and besides that, we also taken care of these what we call external factors like newspaper, cutting, whatever we take the risk. And then even that, we have to discuss among ourselves before we proceed to our senior management. Okay. I'm just trying to give to make you tell us the scenario because you're talking about a database which will generate the risk profile of the auditing, right? Which is good because you are now looking into, when you look at an agency, you are now able to see, you click on an agency A, you are able to see what is A's profile in terms of risk management, in terms of urusan keuangan. Alright? Now, the question I'm going to ask you again is, when you have actually put in you fit in the data upon the risk elements, alright? Then you start to do your planning in auditing. So you're probably taking those high risk marks, the score which is high risk, to gear or trigger your audit. Right? Yes. Right, okay. Because my friends here, both of them, are trying to figure out what you mentioned in 1K, 3Ps, which you did define in your papers, you know. So afterwards probably you can tell the 2 panels what is 1K, 3Ps, the jargons that you have put inside the presentation. Now, next I'm going to ask you is, now that you have already identified the profile of the agency you have captured in your system, where you put PTJs 540, right? Where out of 540, tadi in your slide, 50 mempunyai risiko tinggi, which means that you're going to trigger your audit into all these 50. Now, the question I'm going to ask you next is, this agency that have high risk values,
when you audit them, adakah you dapat finding yang added value? Adakah you dapat finding yang you harapkan? Ya, disebabkan dia mempunyai risiko tadi. Boleh jawab? Okey, sistem iris ni merupakan satu sistem yang begitu dinamik. Jadi dia merupakan satu langkah untuk mewujudkan satu pengkalan data yang berkaitan dengan tahap risiko yang berkaitan dengan isu 1K3P itu tadi. Jadi dalam kita membuat perancangan, jadi setiap selepas kita mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan dan telah menetapkan kriteria yang telah ditetapkan, benda ni sebenarnya masih lagi kata orang berterusan, ongoing. Jadi kita sekiranya ada berlakunya arahan baru atau peraturan baru yang diwujudkan, jadi kita masih boleh lagi untuk mengambil kira sebab dan berdasarkan kelulusan pada pihak pengurusan, kita akan mengambil kira sebagai kriteria dan penambahan boleh dibuat dalam sistem iris. Kalau dari sini naik Johan Anugerah Inovasi tahun 2011 kat segi penyertaan. Itu mana you dah menang lah naik Johan. Dah 2012. 11 sorry. Okay, produk yang sama ke macam mana? Lain. Different players. No what? That one is analisis penyata kewangan. Okay, tak apalah. Untuk sistem iris ni, sebab ini cukup hati, bagi saya baguslah sebab pesawat kan lebih besar. Lepas tu PTJ pun banyak. Jadi nak kawal dari segi pemantauan ini lebih kurang sama dengan kes yang billing tracking system tadi dia nak buat. Tapi saya tak ada kat lah, saya nak bagi cadangan lah. Kalau boleh buat style macam dashboard tu lebih bagus. Dashboard maksudnya mana titik-titik yang I think dashboard is totally different. Kalau kita tengok kita punya sistem tu, iris tu kita ambilkan profile all the risk factors. Kalau you cakap dashboard tu lain, because after LTN kita masukkan dalam dashboard itu. That is my answer to you. Thank you. What saudara Wan maksudkan tadi adalah you highlight. You macam mana cara you nak highlight? You pop up ke? You trigger dengan Okay, we still developing. We still develop. We will do our best. Untuk masalah nanti kita akan develop the best out of it. Thank you. Baiklah, terima kasih kepada panel penilai dan berikan tugas kepada kumpulan Titan.